Saya rasanya dah boleh mula dah kot. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita dah chapter yang last kali itu light and optics. Jadi awak adalah batch yang pertama lah ada chapter ni. Sebelum ni tak ada, ni chapter baru yang dimasukkan. Okay. Sebelum ni kita belajar review ya. Ini kita further lagi our discussion on light and optics. Okay. Jadi kalau awak tengok ni, unit 6 ni, kita akan belajar mengenai cahaya dan juga optik. Optik ni apa benda? Alatan. Optik ni adalah alatan yang boleh membiaskan cahaya, boleh memantulkan cahaya. Apa-apa sajalah yang boleh memanipulasi cahaya. Jadi kita akan panggil dia optik lah. Okey, optik. Ya. Saya buka slide ke? Ya ke? Okey, saya lupa nak share. Okey. Sorry. Terima kasih. Sebab remind saya. Okay, ni boleh nampak? Okey. Light and optics. Light and optics. Nota dalam bentuk PDF saya ada share dalam group. Okey, light adalah cahaya. Cahaya ni adalah tenaga yang bergerak dalam bentuk medan magnet, medan elektromagnetik. Optik ni adalah apa-apa sahaja alat yang boleh memanipulasi cahaya. Jadi macam mana kita nak manipulasi cahaya dengan reflection, dengan refraction, dengan apa lagi, observation dan banyak lagi lah apa-apa sahaja yang boleh kita manipulasi light, kita akan guna optik. Optik ni boleh juga dalam bentuk kaca, cermin dan apa-apa bahan. Okay. Learning objective. Okay, learning outcome. Yang ni learning outcome ni silap lah. Okay, nature of light awak boleh baca, tapi yang penting sini dia ada perkataan ni reflection dengan refraction. Reflection ni adalah memantul, refraction membias. Membias. Ni awak boleh baca lah dia punya history. Okey. Dalam banyak-banyak history itu dan saintis mengeluarkan beberapa teori. Salah satu yang menariknya adalah according to the Einstein theory. Jadi semua kenal Albert Einstein yang menghasilkan bom nuklear tu, Albert Einstein. The energy of a photon is proportional to the frequency of the electromagnetic wave. Apa maksud dia? Yang ni tenaga bagi foton. Okey, foton ni apa benda? Foton ni adalah salah satu elemen di dalam atom. Dalam atom tu dia ada, di dalam atom ini atom dia ada elektron,
dia ada foton, dia ada neutron. Jadi salah satu tenaga kita boleh cari adalah tenaga yang berkaitan dengan foton. Kenapa saya punya skrin jadi macam ni? Okey, tenaga bagi foton adalah HF. HF. 3.5 ni bukan 35.1 ni. Ini adalah ni potong. E sama juga dengan HF je. H ni apa benda? Into the frequency of electron wave. Okay, H ni adalah constant of proportionality ataupun Planck constant. F ni adalah frekuensi. Okay. Frekuensi. Okay, sekejap saya sakit perut kejap. Saya nak kena pergi toilet lah. Aduh. Okay, awak relax-relax dulu . Okay, sir.
Okey, okay. Okey, boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey, okey. Okey, yang ni ada apa? E sama juga dengan HF. Okey, reflection Reflection ni adalah pantulan Pantulan. Pantulan cahaya. Okey, kalau tengok sini, sifat pantulan cahaya, jika permukaan dia adalah smooth smooth ni licin licin ni maksud dia rata lah, smooth yang dia masukkan, bukan licin ada minyak tetapi rata macam ni licin ataupun rata. Jadi semua cahaya akan dipantulkan mengikut sudut yang hampir sama lah. Kalau tengok sini sudut dia. Manakala kalau permukaan yang tidak rata macam ni, jadi reflectionnya dalam pelbagai-bagai sudut ataupun berbagai-bagai arah. Jadi saya tulis sini pantulan pada arah yang sama, sudut yang sama. Yang ni pantulan pada pelbagai arah. Yang ni sudut yang berlainan. Okey. Yang ni untuk permukaan rata. Yang ni permukaan tak rata. Okey. Ni reflection. Okey, kalau tengok sini, sifat cahaya ni, incident ray ni adalah dia punya sumber pantulan. Daripada sini dia kena pada surface dan surface ni akan memantulkan cahaya ni. Jadi dekat tengah-tengah ni, sudut normal ni adalah sentiasa 90 darjah. Sudut normal ni adalah sentiasa 90 darjah. Jadi dengan merujuk pada sudut normal ni, daripada normal, sudut normal ni, garisan normal ni kepada incident ray ni, kita akan ada theta 1. Lepas tu daripada garis normal ni kepada reflected ray ni, kita akan namakan theta 1 prime. Theta 1 prime. Yang ni theta prime. Theta prime. Okey. Di dalam eksperimen ataupun teori menunjukkan pada permukaan yang rata, pada permukaan rata, theta prime ni sama juga dengan theta 1. Yang ni sudut dia. Yang ni sama. Ini mengikut eksperimen dan teori. Okay. This relationship is called the law of
reflection. Ini adalah undang-undang ataupun prinsip pantulan. Prinsip pantulan. Okay, reflection of light. Refraction. Refraction ni adalah penyerakan. 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 Jadi awak boleh baca, saya akan terangkan secara ringkas. Apakah yang dimasukkan dengan penyerakan? When a ray of light travelling through a transparent medium encounters a boundary leading into another transparent. Okey. Penyerakan ni adalah apabila penyerakan ni berlaku apabila cahaya memasuki medium yang loop sinar ataupun transparent. Transparent. Okay. Is reflected part enter to the second medium. The ray enter the second medium is bent at the boundary and said to be refracted. The incident ray, the reflected ray and the refracted ray all lies at the same plane. Okay. Kalau awak tengok gambar rajah ni, contohnya kita ambil gelas. Gelas ni adalah transparent ataupun loop sinar, yang ni loop sinar. Okey, jadi cahaya daripada sumber dia kena pada permukaan, dia akan menembusi, dia akan masuk dalam gelas. Sebahagian lagi dia akan memantul. Okey. Jadi kalau awak tengok sini dia akan ada theta 2. Theta 2. Theta 2 ni merujuk kepada sudut di antara garisan normal kepada sudut cahaya yang terbias. Yang terserak. Terbias pula. Terserak ke terbias? Refract ni. Saya lupa. Ada siapa ingat tak masa awak form 5 tu? Refraction ni terbias ke penyerakan? Pembiasan kot Ustaz. Pembiasan penyerakan ataupun pembiasan lah. Okey, terima kasih Atau pembiasan Penyerakan ataupun pembiasan lah. Ni refracted lah. Yang ni terbias atau terserak. Saya lupa dia punya translation. Okay, the angle of refraction theta 2 sini in figure 3 depends on the property of the two media and the angle of incident through the relationship. Okay, jadi kalau tengok sini sin theta 2 ni theta 2 sini over sin theta 1 ni theta 2, yang ni theta 1. Jadi ini perkaitan di antara theta 1 dengan theta 2. Sin theta 2, yang ni theta 2 ni yang keluar lah. Yang ni keluar. Bukan keluar ni. Masuk ke dalam gelas. Theta 1 ni adalah dari sumber
cahaya. Okey. Theta 2 over theta 1 sama juga dengan V2 over V1. Okey, V1 ni adalah V1 is the speed of light of the first medium and the V2 adalah speed of light in the second medium. Jadi V1 ni adalah kelajuan cahaya dalam gelas. Yang ni kelajuan cahaya dalam udara. Ataupun medium 1 lah. Ni medium 2, medium 1. Okey, kalau awak perasan sini, cahaya ni sifat dia, bila dia masuk ke dalam medium yang mempunyai density, density ni apa benda? Ketumpatan yang berbeza, dia akan membengkok. Dia akan membengkok. Dia bukan membengkok, dia akan berubah dia punya angle. Okey, yang ni saya tulis sini. Ketumpatan ketumpatan udara kurang dari ketumpatan gelas. Oleh itu, sudut theta 2 berubah. Okey. Yang ni adalah sifat cahaya. Cahaya kalau dia kena pada medium ataupun dia melalui pada medium ataupun material yang lebih tumpat, dia akan berubah sudut dia. Dia akan berubah sudut dia. Okey. Ni apa benda? If the ray original B, the BA reach the point A. Ni apa? Okey. Seterusnya, in figure 3A, 3A kat bawah ni. Ni 3A. Jadi penerangan dia, cahaya travel daripada point A kepada point B. Originally, it will be travel to the left along. Okay, ni point A, ni point B. Point A ni, cahaya yang travel daripada point A, lepas tu dia masuk ke point B ni. Jadi sudut dia adalah, dia akan makin mengecil. Mengecil macam mana? Mengecil dengan merujuk pada satah normal ni. Dia akan mengecil. Sebabnya gelas ni mempunyai density yang lebih tinggi daripada air. Jadi dia akan mengecil lah. Itu maksud dia. Dari equation 3, from equation 3, we can infer that when the light move from the material in which speed high. Okay. Dengan kata lain, ketumpatan bahan meningkat, laju cahaya akan
menurun. Ketempatan bahan meningkat, laju cahaya akan menurun. Dan sudut akan menurun juga. Sudut akan mengecil juga. Itu maksud dia. Okey. From equation 3, okey. Figure 4A. The ray is bent to. Okey. Dia guna perkataan bend. Bend ni adalah bend ni apa benda? Bend. Bend. Bending. Yang ni past tense lah. Bend. Bend ni kita boleh bend the metal. Bend ni boleh bengkok lah. Bengkok. Tapi cahaya ni dia bukan, dia untuk cahaya, ia membengkok secara linear dan bukan curve. Boleh faham tak? Cahaya ni dia boleh memantul straight line. Dia membengkok secara straight line. Dia bukan macam mana? Awak boleh faham tak? Cahaya ni kalau dia kena, dia macam ni lah. Dia straight line. Yang ni betul. Dia bukan pergi sini, lepas tu dia jadi macam ni. Yang ni tak betul. Boleh tak? Boleh sir, faham. Okey. Jadi cahaya ni dia tak akan bengkok, dia akan lurus. Yang ni yang dimasukkan dengan bend. Dia bend, membengkok. Jadi kalau next time saya akan guna perkataan membengkok. Membengkok tu yang saya masukkan bukan bengkok macam ni, tetapi dia bengkok straight line secara linear. Okey, kalau awak tengok sini, gambar darjah B ni, theta ni, theta 1 ni dia lebih kecil pada theta 2. Sebabnya kenapa? Sebabnya ketumpatan sini tinggi, sini ketumpatan sini rendah. Jadi kalau perasan ni, theta 1 ni dia kecil. Theta 2 ni besar. Jadi theta 1 kecil, theta 2 besar. Okey. Jika ketumpatan ni tinggi, maka speed of light rendah. Speed of light tinggi. Okay. The behavior of light as it passes from air to another substance and then re-emerge into the air. Okay. The light. Okay. Ini adalah kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Okay. Kelajuan cahaya dalam udara atau vacuum. Ini kelajuan dia lah. Yang ni boleh baca dia berkurang sebanyak 2 dalam 10. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai index of refraction. Index of refraction. Kenapa kita perlu belajar index of refraction ni? Okey, untuk membuat perbandingan. Jadi kalau awak tengok sini, in general the speed of light in any material is less than in the speed of vacuum. Kenapa less than in the speed of vacuum? Kenapa speed cahaya ni kurang daripada vacuum? Sebabnya
density bahan tu tinggi. Dalam vacuum, density dalam vacuum ni density rendah. Density tu rendah. Sebab tu speed tu tinggi. Light travel at the maximum speed is in vacuum. It is convenient to define the index of the refraction n to the medium of the ratio. Okay, apa maksud dia? N ni adalah merujuk kepada index of refraction. N ni adalah index of refraction. Okay, macam mana kita nak kira index of refraction? Kita kena ambil kelajuan cahaya di dalam vacuum bahagi dengan kelajuan cahaya di dalam sesuatu medium. Medium ni apa benda? Contohnya gelas tadilah. C over V. Berapakah nilai C ni? C ni nilainya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Jadi C ni nilai dia 3 darab 10 kuasa 8 meter over second. Okay. V ni dia bergantung pada bahan tu lah. Furthermore, is equal to unity in the vacuum. Okay, kalau dalam vacuum N ni, index of refraction ni, dia akan jadi 1 apabila cahaya tu mengalir dalam cahaya tu dia bergerak dalam udara je. Jadi kalau dalam udara, speed of light in vacuum over speed of light of vacuum jugalah next medium tu. Jadi 3 darab 10 kuasa 8 bagi 3.10 darab kuasa 8 dia akan dapat 1 lah. Okey. Yang ni awak tengok tiba-tiba dia ada macam sine wave ni. Sine wave ni adalah mewakili tenaga lah. Tenaga. Jadi kita tahu cahaya ni dia bergerak dalam straight line. Ni cahaya dia bergerak dalam straight line. Ni cahaya lah. Okey, di dalam cahaya ni dia ada pergerakan tenaga lah. Okey, pergerakan tenaga. Jadi pergerakan tenaga ni secara elektromagnetik lah. Okey, jadi dia bergerak macam ni. Dia bergerak secara straight line macam ni. Straight line macam ni. Okey. Yang ni adalah arah pergerakan cahaya. Okey, yang warna merah ni, ini adalah perwakilan matematik. Okey, kalau tengok kalau awak perasan sine wave, cosine wave macam ni. Jadi persoalan dia macam mana kita dapat ni macam gelombang ni. Gelombang ni adalah satu perwakilan matematik saja bentuk dia. Sebab dia manusia tak pernah nampak, tak boleh nak nampak tenaga tu. Cuma kita boleh mewakilkan tenaga tu dalam bentuk macam ni. Okey. Kalau tengok sini, as light travel from one medium to another, its frequency does not change, but its wavelength does. Okay. Frekuensi dia tak berubah tetapi panjang gelombangnya berubah. Kalau dia masuk, kalau awak tengok sini, yang warna biru, yang warna kuning ni adalah medium lain, yang warna biru ni adalah medium yang lain. Ni medium 1, yang ni medium 2. Jadi kalau awak tengok sini, tiba-tiba dia punya wavelength ni makin kurang. Frekuensinya tak berubah, dia masuk. Tetapi wavelength dia berubah. To see why this so, consider figure 5. Waves pass
an observer at the point A in a medium 1 with a certain frequency and are incident on the boundary between medium 1 dengan 2. Jadi kalau awak tengok sini, dalam kedua-dua ubahan ni, frekuensi sama tetapi wavelength berbeza. Yang ni adalah wavelength, panjang gelombang. Okey. Yang ni adalah senarai refraction index. Diamond. Okey. Kalau awak perasan kat YouTube, awak type mesin macam mana diamond test. Diamond test. Jadi diamond test ni mesin tu dia boleh mengira, dia akan inject ataupun menyuntik cahaya ke dalam diamond. Jadi diamond tu nak tahu dia ori ke tak, dia kena ada refraction index dia 2.419. Jadi kalau contoh dia, saya lukis ni. Diamond contoh dia. Dia ada macam sejenis pen macam tu. Pen pen macam tu. Lepas tu yang ni ada diamond. Diamond. Pen Pen ni dia akan tembak satu cahaya terkena pada diamond ni dan dia akan reflect balik masuk ke dalam pen ni. Jadi dia akan kira sudut sini lah. Jadi pen ni dia akan memberi bacaan. Ini pen, ni diamond. Dia akan memberi bacaan berapakah refraction index. Selalunya kalau dapat 2.1 maksudnya kita akan tahu itu adalah betul-betul diamond. Kalau lebih ataupun kurang maksudnya benda tu adalah fake, fufu. Okey. Kalau tiba-tiba dapat 1.52 kita akan tahu permata tu adalah gelas. Jadi nanti kalau awak nak kahwin yang perempuan, awak punya bakal suami dia beli cincin, jadi awak test lah dengan tester pen ni. Therefore, because of the relationship. V ni apa benda pula? Okey. Okey. V ni adalah merujuk kepada kelajuan cahaya di dalam medium. Jadi kalau kita tengok sini, ni V sama juga dengan F lambda. V ni kelajuan cahaya dalam medium. Kelajuan cahaya di dalam medium. F ni frekuensi, lambda ni adalah panjang gelombang. Okey? Panjang gelombang. Okey, kalau awak tengok sini, ini rumus dia lah. Yang ni untuk bahan satu, dia punya kelajuan cahaya dalam bahan satu, kelajuan cahaya pada bahan dua. Jadi kalau awak perasan ni, F ni adalah sama. F dia adalah sama, tak berubah.
Rumus mana yang penting? Yang ni derivation. Ni pun sama saya dah terang tadi. V1 over V2 ni adalah medium 1 dengan medium 2. Lambda 1, lambda 2. N N ni apa benda? N ni adalah, tengok sini. N N ni adalah index of refraction. Indeks pembiasan ataupun refraction index. Refraction index atau indeks pembiasan. Jadi rumus ni kalau tengok sini, N ni adalah indeks pembiasan bagi bahan 2. Yang ni indeks pembiasan bagi bahan 1. Or refraction index. Okay, C ni adalah kelajuan cahaya. Lambda ni adalah panjang gelombang. Okey. Ini beberapa persamaan lah. Yang ni sama dengan yang ni sama dengan N1, N2. Okay, ni adalah persamaan bagi N ni adalah refraction index lah. Indeks bagi bahan 1. Ini persamaan dia. Okey. Jadi macam mana kita nak guna persamaan-persamaan yang kita ada ni? Kita tengok contoh ni. Beam of light wavelength sama juga dengan 550 nanometer. Travelling in the air is incident on the slab transparent material. The incident beams makes angle 40 with the normal, and the refract beams make angle 26 with the normal. Find the index of the refraction of the material. Okay. Beberapa perkataan yang penting. Awak tengok sini. Pertama, wavelength. Wavelength ni adalah macam ni. Ni wavelength 1. Sebabnya dia travel dalam udara. Okay, the incident beams make the angle with the normal. Maksud dia, macam ni saya lukis. Yang ni garisan normal. Jadi cahaya ni dia akan travel macam ni.
dalam udara dan sudutnya adalah 40 darjah. The incident beams make angle. Okey, ni kita panggil incident. Mana kita dapat? Awak tengok sini. Mana satu kita tahu incident, mana satu refract. Ni. Ni incident, yang ni refracted wave. Incident, refracted wave. Jadi awak kena ingat nama dia macam tu. Ni incident, ray. The incident beams makes 40 degree from the normal. Yang ni normal, warna hitam ni normal. And the refracted beam makes 26. Jadi refracted beams ni sini. Jadi sudut dia adalah 26 degree with the normal. Find the index of the refraction. Index ni adalah N lah. Kalau tengok sini, N. Jadi, macam mana kita nak cari index of refraction ni? Awak boleh guna rumus ni. Disuruh cari apa ni? Find the index of the refraction of the material. Jadi, yang ni dia ada N1, N2. Kalau awak tengok sini, N1 ni, tiba-tiba dia buat 1. Jadi, daripada rumus N1 sin theta 1 sama juga dengan N2 sin theta 2. Kita nak cari N2. N1 ni adalah refraction index di dalam udara. Yang ni indeks biasan dalam udara. Maka N1 sama juga dengan 1 lah. Sebab tu dia dapat 1 sini. Okey. Jadi daripada rumus ni, awak nak cari N2 sin theta 2 ni, awak pindah bawah ni, awak dapat macam ni lah. Okey, dan awak selesai. Awak akan dapatlah indeks biasan bagi N2 ni adalah 1.47. Inilah rumus dia. Okey. Senang je. Example 2. A light of ray of wavelength 589 nanometer travelling through air incident a smooth slab crown glass an angle of 30 the normal as sketch in. Okay. Kalau awak tengok sini, incident ray ni dia masuk dengan sudut 30 darjah dan dia keluar dengan theta 2. Jadi kita nak cari theta 2. Macam mana kita nak cari theta 2? Kita guna rumus yang tadi lah. Rumus ni Kita guna rumus N1 sin theta 1 sama juga dengan N2 sin theta 2. Jadi N1 ni di dalam udara, maka N1 ni jadi 1. Sin 1 dia dah bagi. N2 ni kita nak cari Dia suruh cari betul tak? Betul lah. N2 ni cari. Theta 2 dia pun, flare an angle of 30. Normal sketch dia find the angle of reflection. Jadi, theta 2 ni kita tak tahu. N2 pun kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu N2 ni? Jadi, N1 udara, maka 1. N2 ni, nama dia adalah crown glass. Berapakah ni indeks biasan crown glass? Kita boleh tengok pada page nombor ni Crown glass 159. 159 nilai dia. Yang ni page nombor 8.
1.52. Page 8. Okey. Jadi daripada rumus ni, kita nak cari sudut 2. Jadi sudut 2 sini, N2 ni pindah ke bawah ni, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okay, from table 3.51, we find N1. Okay, ni N2 crown glass. Jadi awak masukkan semua nilai, awak akan dapat lah. Sudut biasan bagi crown glass ni adalah 19.2. Ni pun 3 awak boleh try lah, cuba. Okay, so far ada soalan ke berasap kepala? Yes. Tak ada Tak ada, saya tak ada. Tak ada Okay, awak perlu rehat dulu ke? Boleh saya boleh? Rehat dulu Okay, rehat. Rehat selama 5 minit
Okay, kita sambung balik. Kita sambung sikit lagi ya. Okay. Mirrors and lenses. Mirrors and lenses. Okay. Pertama, awak akan belajar mengenai plane mirrors. Plane mirrors. Plane mirrors ni adalah cermin yang rata ataupun flat. Cermin yang rata. Okey, apakah yang dimasukkan dengan mirror? Mirror, cermin ni apa benda? Cermin ni adalah a surface that can reflect beam of light in one direction instead of scattering. Okey. Cermin ni adalah permukaan bahan yang reflect. Reflect ni apa benda? Memantul, yes. Memantul cahaya dalam dalam bentuk satu sudut sekata sahaja. Okey? Jadi cermin ni, kalau awak cakap cermin ni dia memantul cahaya dalam satu sudut saja. Okey? Jadi kalau awak tengok sini, O ni adalah objek. O ni adalah objek. O adalah objek. I ni adalah image. Okey. Cahaya dari objek ni dia bergerak, lepas tu kena pada mirror, lepas tu dia melantun. Dia reflect. Jadi yang ni pun reflect. Lepas tu kalau awak tengok yang dekat tengah-tengah ni, dia bergerak, lepas tu dia reflect balik. Yang ni secara satu sudut. Jadi setiap kali dia memantul ni, okey, yang memantul ni, kalau awak tengok yang merah atas ni saya tanda, kalau kita tarik dia, tarik dia ke sini. Yang ray nombor 2 ni pun kita tarik ke sini. Sehinggalah yang last kali ni kita tarik, kita akan jumpa satu titik sini. Titik ni kita namakan sebagai I, titik pertemuan dia. I ni adalah di mana image itu terbentuk. Image itu terbentuk. Okey. Jadi P ni dengan I ni apa maksud dia? P ni adalah jarak antara cermin dengan objek P. I kecil ni adalah jarak antara image dengan cermin. Okey. Ini image. Okey, kalau awak tengok sini,
Kalau tengok sini. Okey, yang ni objek ni. Yang ni dia ambil daripada sini lah. Daripada yang banyak-banyak ni. Okey, yang tadi saya sebut, yang tengah-tengah tu dia pergi, lepas tu dia melantur balik. Lepas tu ada yang dia pergi ke bawah dan dia melantur balik. Kat sini. Ni. Dia pergi, dia melantur. Yang ni dia pergi melantur. Melantur yang ni, memantul ni adalah 90 darjah. Yang ni ada sudut theta. Yang ni insiden masuk theta, reflection pun theta juga. Sama. Jadi, kalau awak tengok sini, theta ni sama juga dengan theta ni. Okey. Awak nampak kalau awak perasan segitiga ni. Segitiga ni. Segitiga O. Yang ni dia buat apa ni? Segitiga O. Oh, dia ambil A. AOBA. AOBA. Okey. Segitiga AOBA. 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 Segitiga AOBA sama juga dengan segitiga ABIA. ABIA. Sama luas dia. Kalau tengok sini yang warna merah dengan warna biru. Kalau tengok dia punya sudut pun sama. Semua sama. Lepas tu IB dengan OB. IB ni dekat mana? Yang ni OB, IB ya. Saya lukis lagi segitiga bagi I A B ya. Oh, yang ni I ni kecil ni. A B A B I E ya. Okey. Jarak di antara AB dengan B1, BI ni, OB dengan BI ni adalah sama jarak dia. Segitiga kedua segitiga adalah mempunyai luas dan panjang yang sama. Okey. OB, BI sama. Yang dia. Panjang OB sama juga dengan sama panjang dengan BI BI.
Ni dia buat PI K. Kalau awak tengok sini, P dengan I ni apa benda? Sekali lagi, saya ulang. P dengan I ni, P ni jarak antara objek dengan cermin. Jadi, I ni jarak image dengan cermin. Okey. I jarak sorry. I ni P. I ni jarak image dengan cermin. P jarak objek dengan cermin. Okey. Kenapa tiba-tiba dia letak negatif ni? Ini adalah nak membezakan di antara dua ni lah. Jadi dia letak negatif. Jadi kalau awak tengok sini, kenapa P ada negatif, ada simbol negatif. Sebab nak membezakan nilai I dengan P. Nilai mereka sama dalam bentuk nombor. Jadi kita nak bezakan antara I dengan P ni, kita letaklah negatif tu. Itu maksud dia. Okey, ada soalan? Ada? Ini saya share. Hilang terus. Tak ada conteng. Oh, okey, ada conteng. Ada conteng. Okey, ada soalan? Tak ada. Semua setuju? Okey, tak apa. Saya ambil attendance dulu . Okey, kita bercerai, nanti kita ada separuh lagi untuk habiskan. Jadi kita sambung hari Khamis lah. Okey. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat beristirahat semua. Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Bye.